بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah menemukan kita semua secara live dan juga berdepan. Mudah-mudahan kita semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita di bawah panji-panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ini kuliah live kita ditaja oleh Grup Infaq Darsa 16. Marilah kita doakan para penaja kita dan kita semua selalu mendapat rahmat daripada sisinya. Dijauhkan daripada kemurkaan Allah, didekatkan dengan keridhaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dijadikan kita semua ialah sebaik-baik hamba dia. Dimurahkan rezeki kita zahir dan batin. Dikuatkan iman kita, diperteguhkan keyakinan kita. Dibersihkan akidah kita. Diangkat semua penyakit, dijauhkan daripada bala dan sentiasa berada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tajuk pada petang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mengasihiku, dia pasti akan bersama dengan aku di dalam syurga. Bila kita bercakap bahasa Rasulullah, Nabi sebut man ahabbani, siapa yang mengasihiku dan mencintaiku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kana ma'i fil jannah, pastilah dia akan bersama denganku di dalam syurga.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencintai Nabi ialah suatu kewajipan umat. Pasal apa kewajipan kita mengasihi Nabi? Sebab mencintai Nabi itu ialah iman. Berbanding kita mencintai orang lain, mencintai Rasulullah ialah bukti keimanan kita. Kalau kita cinta pada orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia ialah berdasarkan kepada naluri kita. Contoh, seorang yang mengasihi pasangan hidup dia, itu naluri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah dan ibu kasih pada anak, itu naluri, itu fitrah. Kita kasih pada orang tua kita, itu ialah naluri kita. Berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia, kalau tidak dididik, dipasak, ditarbiah untuk mencintai Nabi, dia tidak akan mencintai Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, itulah yang dikatakan mencintai Nabi itu iman. Iman ini dipasakkan dengan dua kecintaan, iaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Itulah akidah kita. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita mengaku bahawa Tuhan yang layak disembah dan berhak disembah hanyalah Allah. Dan dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengaku bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan kita di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjuangan Nabi seumur hidupnya ialah untuk menyelamatkan kita semua. Sama ada generasi sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah, ataupun generasi yang tak pernah jumpa Nabi pun, seperti golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan kita yang duduk nun di akhir zaman. Kalau orang yang duduk zaman tabi'in, Sayyidina Muhammad, mereka dikira hampir dengan Rasulullah, sebab mereka boleh melihat anak-anak didik Rasulullah, para sahabat Nabi. Golongan tabi'un tabi'in kira dekat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab mereka melihat orang-orang yang dididik oleh murid Rasulullah. Sementara selepas itu, umat semakin jauh daripada Rasulullah. Bayangkan, kita semua dah menghampiri 1500 tahun dengan Rasulullah. Kalau tak dididik, tak mungkin kenal, tak mungkin cinta. Tak jauh sangat. Tapi Nabi SAW telah meletakkan kita semua di hatinya. Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, sampaikan Nabi tanam dalam hati kita. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sayyidina Muhammad, siapa yang kasih kepada aku, dia bersama dengan aku di dalam syurga. Itu Nabi tanam. Bahkan Nabi SAW bukan sakat tanam mengasihinya. Nabi kita tanam bab kita ialah untuk merealisasikan ajarannya. Hingga Nabi sebut, Nabi memberi galakan terhadap mempraktikkan ajaran dan sunnahnya. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku. Bila zaman rosak umat Muhammad? Sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnahku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di zaman rosak umatku, dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada hari ini kita duduk di Madinah. Dalam ribu-ribu juta manusia, Allah pilih kita untuk berada di samping Nabi pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita dah mendapat pilihan Allah untuk dekat dengan jasad Rasulullah, kalau kita duduk di Malaysia, kita jauh dari jasad Nabi. Kita duduk di sini, kita dekat dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di makamnya berjasad dan berruh yang hidup. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang tunaikan fardu haji tetapi dia tidak menziarahiku, dia telah menyakitkan perasaanku. Dalam hadis tu Nabi sebut walam yazurni. Nabi tidak menyebut walam yazur qabri. Siapa yang tunaikan fardu haji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi dia tidak menziarahiku, bukan tidak menziarahi kuburku, berarti Nabi kita hidup di makamnya dan melihat siapa yang menziarahinya dan tahu siapa yang menziarahinya dan menjawab salam-salam umatnya. Jadi macam mana kita boleh tak faham mengatakan Nabi kita hidup? Kalau syuhada pun hidup, para anbiya lebih aula. Seperti mana Allah sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang-orang yang dibunuh syahid jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu tidak ada orang yang mati yang boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dilihat secara zahir dengan mata kecuali Rasulullah. Orang lain kita boleh mimpi ya, dia mati kita boleh mimpi ya. Tapi Rasulullah orang boleh melihat dengan jaga. Dia tak mati pun, mata masih lagi berfungsi, boleh melihat Nabi dengan mata ni. Itu panggil yaqadah. Berpandukan hadis Nabi sebut, mar'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Siapa yang pernah melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku ketika dia jaga. Siapa yang pernah melihatku dalam mimpi, mana bermimpi Rasulullah, dia akan melihatku ketika dia jaga. Mantap mimpi, akan melihat Nabi secara jaga. Jadi tidak ada orang yang mati yang mata boleh melihat, melainkan orang itu adalah Rasulullah. Berarti Nabi kita hidup. Jadi subhanallah, masalah sana. Contohnya, pengamal tariqat Ahmadiyah, Sidi Ahmad bin Idris menerima tariqat Ahmadiyah itu dengan secara jaga. Kalau tariqah lain seperti Naqsyabandi contohnya, jadi mereka mengambil amalan aurat itu daripada guru-guru sampai Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah. Tapi tariqat Ahmadiyah Musa' Sayyidina Muhammad yang dibawa oleh Sidi Ahmad bin Idris mengambil amalan tariqat itu
mengambil selawat azimiyah itu daripada Rasulullah yaqadatan, secara jaga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah Rasulullah. Jadi perjuangan kita ialah perjuangan untuk Nabi di hati kita. Semakin kuat kita mengamalkan ajaran Nabi, semakin kukuh sunnah kita amalkan, semakin dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita baru balik daripada Tarim. Cerita anak saya, Nuha, masalah Sayyidina Muhammad. Makcik-makcik di Darul Zahra tu, mereka ikat sugi di tali telekung mereka. Kalau pakcik-pakcik, dulu saya selalu semayang di Darul Mustafa. Tapi kali ni saya semayang di masjid-masjid berdekatan. Orang masuk masjid ni, hampir-hampir saya kata, tak ada lah yang masuk masjid tak pegang sugi. Dia masuk masjid, masalah Sayyidina Muhammad, dia nak semayang sunat. Tapi langkah masuk tu sugi dah. Sugi dah. Saya ingat seorang, 2, 3, 4, 5, 6, semua masuk sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu mempraktikkan sunnah. Jikalau kita pecinta Rasulullah, sepatutnya lah sugi ni kita tak tinggal ya. Begitulah saya tengok waktu kami duduk di pondok dulu. Tuk-tuk pondok Sayyidina Sayyidina Muhammad bawa tasbih ni, dia ikat di tasbih ni sugi besar tu ya. Untuk apa? Untuk mereka bersugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ada orang semayang di Darul Zahra, mereka pakai telekung khusus yang ada poket untuk mereka boleh bersugi dan bertasbih. Jadi kalau kita pecinta, hak tu satu ya, cukup lah. Mana Nabi dalam poket ni sugi ada lah. Macam mana kalau masuk masjid nak semayang lupa sugi? Allahu akbar. Rasa galak tak? Rasa. Tu pecinta. Satu sunnah Nabi pun dia tak mau lekat. Dia tak mau hilang daripada dia, nak lekat di dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dulu waktu saya belajar kita tengok orang kita tengok orang lah. Orang kalau pakai jam belah kiri, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Bila ayah beli jam, belah kiri juga, sebab tengok orang belah kiri. Sehinggalah kita tahu Nabi SAW suka kanan. Nabi suka kanan. Akhirnya kita ubah daripada kebiasaan menjadi sunnah. Tak belah kanan. Daripada kiri tak belah kanan. Dan tak belah kanan pun masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Rasulullah SAW dia pakai cincin, batu duduk dalam. Ni saya tengok Habib Abdul Rahman yang jack saya tu, dia masuklah hati saya, dia korek habis, dia bongkar habis, buka fail, kata ish Habib ni. Tadi saya dengar lah orang jack saya, betul tak tahu. Saya tengok cincin di dalam, cincin batu di dalam. Jadi sebab itu bila bagi orang pakai jam pun masalah Sayyidina Muhammad, jadi buh di dalam ni pasal dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab qiyas kepada cincin masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kalau dalam keluarga kami anak-anak kalau jam semua macam ni, tengok balik pakai daripada budak lagi pakai macam tu, mereka ikut lah. Jadi kalaupun mereka tak tahu, tapi mereka ikut, sehingga mereka dapat ilmu esok boleh mereka tahu, baru tahu. Jadi apa segala masalah Sayyidina Muhammad yang Nabi kita buat, kita tak tinggal.
Itu berarti Nabi di hati. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu satu masa dia tunaikan fardu haji. Di Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia lalu satu lorong, satu jalan. Ibnu Umar ni dia tergolong di kalangan ulama sahabah. Bukan sekadar sahabat biasa, ulama sahabah. Di kalangan sahabat Nabi yang dia ialah tergolong di kalangan ulama. Sebab sahabat Nabi ni dia ada sigar as-sahabah, dia ada kibar as-sahabah. Sigar as-sahabah, sahabat-sahabat kecil. Orang tak kenal pun, biasa-biasa je, orang kampung, badui ya. Tapi kibar as-sahabah, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Umar bila dia pergi tunaikan fardu haji, salah sayyidina Muhammad, orang pangkat rapat dan dekat. Sebab dia dekat dengan Rasulullah. Jadi tingkah lakunya diperhati. Ucapannya diteliti. Ataupun kita katalah masalah Sayyidina Muhammad, kalau dia tergolong di kalangan ulama atau sahabah, berarti dia adalah bayangan Nabi kita. Jadi bila dia jalan, orang pakai ikut. Allah Sayyidina Muhammad. Ini di Arafah. Tiba-tiba dia tunduk. Macam kita ronot lalu di bawah penyidai. Tunduk. Sedangkan tak ada apa-apa pun. Orang pun heran. Pasal apa? Bila heran, orang pun bertanya. Wahai Ibnu Umar, pasal apa hang tunduk? Bukan ada apa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata di sini dulu ada pokok rendah, rantinya rendah. Bila Nabi lalu di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tunduk sebab ranting dia rendah. Kata Ibnu Umar, sekalipun hari ini pokok tu dah tak ada, aku tetap buat sebab Nabi pernah buat. Sedangkan bayangkan kalau sunnah. Bayangkan kalau sunnah tentu tak ditinggalkan oleh mereka. Saya tengok dua kali. Waktu di Tarim, Allah Sayyidina Muhammad, hak baca wirid sebelum sembahyang. Jadi semua masjid semua akan baca yang sama ya. Di semua masjid. Sebab tu di Yaman ni orang kata rajanya ada 3. Kerajaannya ada 3. Yang pertama kerajaan Yaman tu sendiri. Yang kedua kerajaan Houthi. Hak tembak kapal Amerika laut tu. Yang ketiga kerajaan Habib Umar. Jadi subhanallah, bayangkan kekuatan Habib Umar kepada Tarim dan Hadramaut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Habib Umar ni dia macam raja sungguh. Salat Sayyidina Muhammad. Pagi dia ada di Darul Mustafa. Zuhur tak ada lah. Zuhur, waktu-waktu tak ada lah. Kadang-kadang tak ada. Pasal dia berada bersama dengan orang-orang Tarim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya tengok 2 kali. Selepas daripada mayang subuh, mayang sunat, hak baca wirid lebelus mayang tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia tidur. Macam sahabat itulah. Dia tidur mengiring. Kalau kiblat belah tu, jadi kepala belah sini, masalah Sayyidina Muhammad, kaki belah sini, duduk macam tu. Dia bukan tidur lama pun, tapi dia tidur sah ya. Ambil syarat ya. Kita ambil syarat ya. Tu apa tu? Tu sunnah matrukah. Sunnah yang ditinggalkan oleh umat. Lepas tu semalam mayang subuh di Mekah ni. Lagi hari Tuhan tunjuk.
Satu orang sahabat Sayyidina Muhammad lepas memang sunat subuh, dia bagi macam tu. Hari tu saya tengok di Tarim, hari ni saya tengok di Madinah. 2 kali saya tengok sunnah matrukah yang orang dah tinggal. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makna. Jadi apa yang menyebabkan mereka buat? Sebab kecintaan pada Rasulullah. Jadi dekat dengan Nabi sampai tidak meninggal pun satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka itulah maknanya Nabi di hati. Jadi bila kita dah tahu tentang Nabi, kita belajar tentang sunnah, mailah kita berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita mai, nanti kita mai lagi. Jadi setiap kali kita mai ni, apa hikmah Tuhan suruh mai? Renew baiat. Renew persetiaan dengan Rasulullah untuk menjadi umat yang terbaik. Saya lagi-lagi saya ni tiap bulan mai. Lagi kena baru, lagi kena baru. Jadi turut cakap dengan Ustazah tu. Ustazah sana. Jadi mungkin oleh kerana kita buat kerja ni kerja besar. Bila buat kerja besar, mengajak orang pada Rasulullah, mengajak orang pada Tuhan. Jadi bila nak buat kerja ataupun buat kerja besar ni, dia kena selalu main melapor. Buat apa, betul kena berjanji balik macam mana persetiaan yang kita nak bersetia dengan Nabi, kita nak jadi umat yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kalau dah di hati Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati kita akan ada Nabi. Sebab tu kata Sayyidina Anas bin Malik, kita tak perlu tanya seseorang, hang cinta kat aku tak? Hang kasih kat aku tak? Tapi hang tanya hati hang kasih kat dia tak? Itu je. Tak perlu tanya, hang cinta kat aku, hang kasih kat aku tak? Tapi kita, soalan Sayyidina Muhammad, di hati kita ada dia tak? Jadi bila mana hati kita, kadang-kadang orang duduk di sini tapi jauh dengan Nabi. Contoh, hari ini saya tengok satu fenomena di Madinah. Orang sembahyang di masjid, dia perlu tengok handset, scroll. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun orang duduk sembahyang, Allahu Akbar, iman di masjid tu. Orang-orang yang mai daripada mana-mana tu, Nusantara sikit punya jauh tu, sejam dah pergi dah. Mereka ni orang sembahyang tak sembahyang lagi. Berarti apa? Berarti tak dekat dengan Rasulullah. Tu dapatlah saya bayang pada saat dekat ni, di antara alamat kiamat, 10 alamat kiamat, iaitu masalah Sayyidina Muhammad, gempa bumi di tanah haram. 10 alamat kiamat kalau tengok dalam hadis, di antaranya bismillahirrahmanirrahim, gempa bumi di tanah haram. Jadi dalam hadis yang menyebut tu, bila berlaku gempa bumi di tanah Arab ni, sahabat Sayyidina Muhammad, sehingga menyebabkan kubah hijab itu jatuh. Kubah hijab itu jatuh. Sebab kalau tuan-tuan perhati, kubah hijau ni, dia bukan tepat-tepat, terpecah-tepat, dia sengit sikit. Pasal apa? Sebab arkitek hari itu dah baca hadis ni. Kalau berlaku gempa bumi, dia tidak jatuh di atas makam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ketika berlaku gempa bumi itu, subhanallah, orang-orang munafikin lari keluar daripada Madinah. Contoh kita tengok tu, kita nak kena baca je akhir zaman ni. Kita iman kita ketara mana?
Cuba tengok contoh waktu berlaku gempa bumi di Palu tu kan. Tengok nak video yang Tok Imam tu waktu gempa bumi dia pegang dinding tu. Macam ayun tu. Orang Arab, Tok Imam tu Arab. Hak belakang lari lah. Tapi Tok Imam tu istiqamah konsisten. Duk bergeduk. Imam apa? Main maghrib lah. Tu iman. Yang lari tu iman juga. Yang tetap tu iman, yang lari tu iman. Hak ni kuat, hak tu lemah. Ada video lain soalan Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah semayang tu gempa bumi. Nampak tu imam macam berani. Tengok-tengok belakang pakat lari, dia pun lari juga. Tu iman. Orang mati dalam masjid. Tapi saya tengok tu, lepas tu imam lari, jatuh sini tak ada. Atas tempat tu. Kalau dia tunggu, dia mati situ. Tapi dia tak pilih untuk masuk dalam masjid. Dia pilih untuk selamat. Jadi, yalah, gempa bumi ni dia umpama hari kiamat. Sebab itu Tuhan cerita dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila digoncang bumi segoncang-goncangnya. Jadi bila mana berlaku hari kiamat, gempa bumi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak tu berubah. Punya dahsyatnya, fenomena langit runtuh, bumi terbelah, masalah sayyidina Muhammad, air laut melimpah, menyebabkan hak mengandung gugur anak tanpa sedar. Yang anak kecil tu berubah. Dahsyat, sangat dahsyat. Ketika tu orang lupa dah bini dia, lelaki dia, anak dia, semua dia lupa dah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tengoklah Madinah. Madinah ni masalah Sayyidina Muhammad, cuba tengok. Dulu tak ada macam ni. Madinah dah maju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa esok dia akan runtuh. Itulah hari kiamat. Itulah alamat-alamat kiamat. 10 alamat semua masalah Sayyidina Muhammad. Di antaranya ialah gempa bumi di tanah Arab, dia panggil khasfun bidadatul Arab. Gempa bumi di tanah Arab. Jadi Allahu Akbar, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi sesaat kita ziarah Rasulullah, bercakaplah dengan Rasulullah, janji dengan Nabi, aku nak balik untuk jadi umat yang kau bangga, wahai Rasulullah. Aku nak jadi umat yang terbaik pada sisi engkau. Aku nak bersama dengan engkau di akhirat nanti. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu saya mai umrah bulan 12. Bulan 1 tak mai. Ni bulan 2 kan. Satu orang tu mati sini. Mati di Madinah ni. Itu pertama kali pengalaman jemaah meninggal di Madinah. Saya tak sempat mai lagi. 3 hari lepas tu baru sampai. Mutawif lah yang bawa jemaah. Ketika mana dia ziarah makam Rasulullah, dia tanya mutawif. Soalan dia, soalan Sayyidina Muhammad, Ustaz, macam mana nak dekat dengan Rasulullah? Jadi mutawif pun nak ketahui macam mana. Soalan, tak ada jawapan. Lepas dia tanya tu lah, jatuh sakit. Tak tahulah macam mana dia makam Rasulullah. Jatuh sakit, akhirnya meninggal di Madinah. Dan orang Madinah ni orang-orang, contohnya orang-orang yang mengurus jenazah ni, selalunya orang biasa ni dia tak simpan di baqi' lah, simpan di lain. Tapi hak ni pilihan Allah, disimpan di baqi'. Apa kelebihan baqi'? Bangkit di akhirat dengan Rasulullah. Tu Tuhan bagi tu. Jadi kita tak tahu hati orang kan macam mana. Walaupun dia orang biasa, tapi kita tak tahu hati orang, tak kenal orang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Ahmad tu orang di hati Rasulullah. Dia ni bahasa macam ni lah. Kalau orang tu di hati Rasulullah, Nabi akan kata secara makna,
Apa yang dia buat, semua aku redha. Apa yang dia buat, semua aku redha. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berjuanglah untuk bertempat di hati Rasulullah. Cuba kita duduk. Dia kalau kita duduk waktu macam ni, dia kena halau. Depan kubah hijau. Cuba makin awal sikit. Makin awal sikit, masalah Sayyidina dalam pukul 2 pagi. Kita duduk belah kubah hijau. Waktu tu, soalan sama, dalam pengalaman saya sebelum ni dah tengok. Duduk situ tak ada gangguan. Duduk. Jadi bila kita duduk di depan kubah hijau tu, jadi kuatkan rasa. Soalan saya nama, kuatkan rasa. Rasa macam mana? Tengok kubah hijau tu. Hadirkan apa nak kata kat Rasulullah. Apa nak kata pada Rasulullah. Jadi kalau Madinah macam tu lah. Kalau di Mekah tengok Kaabah. Kalau sini tengok kubah hijau. Jadi bila mana? Masalah mana nak tahu kan? Tengok duk selawat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman tu. Masalah Sayyidina Muhammad tiba-tiba terlahap. Mana tahu dalam terlap tu jumpa Rasulullah. Mana nak tahu tu rezeki Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tak ada kebahagiaan umat melainkan bertemu dengan Nabi dia. Sayyidina Muhammad. Jadi saya tengok banyak yang mengenal diri itu orang India. Orang India. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi malam di sini dengan Nabi kita. Kita dah berapa malam ya? Malam ni malam Ahad. 2 hari yang lalu malam Isnin. Isnin kita nak pergi Mekah lah. Jadi rugilah kalau kita tak mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Nabi kita dalam hati kita. Allah Sayyidina Muhammad. Ambil kesempatan untuk duduk dengan Nabi. Kalau dalam masjid ni, masalah Sayyidina dalam masjid, duduklah di tempat yang kita boleh betul dengan makam Rasulullah. Tempat duduk boleh duduk banyak. Tapi pilihlah tempat yang kita boleh duduk betul dengan makam Rasulullah. Sekalipun tak nampak kubah hijau, tapi kita duduk betul dengan makam Rasulullah. Jadi sampai kita semayang salat Sayyidina Muhammad, sampai kita semayang, dalam semayang kita itu salat Sayyidina Muhammad bertempat Nabi dalam hati kita. Khusus di mana? Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengalaman saya kali pertama. Saya ni membesar dengan tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah ni, tarekat Ahmadiyah lah bentuk saya. Tarekat Ahmadiyah ni dia tarekat yang berpaksi pada selawat azimiyah. Saya nak bagi amalan ni. Jadi mana-mana yang ada amalan saya ni, sama ada berdepan ataupun live, saya nak bagi amalan selawat azimiyah. Ini buka lah dalam Facebook, nanti baca. Jadi selawat azimiyah ni masalah Sayyidina Muhammad dibaca selepas sembahyang sekali. Sembahyang baca sekali. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim tu. Sampai habis baca sekali. Habis tu hadiah Fatihah kat Nabi sekali. Cukup lah. Tu ni bukan tarekat, ni ialah wirid ataupun amalan. Lepas kita dah doa sebelum nak makik main sunat ke, baca dulu selawat azimiyah sekali. Mula-mula mungkin kita kena tengok buku, lama-lama kita akan terhafal insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap waktu sembahyang. Jadi kalau kita nak dikan wirid bagi perempuan yang tak sembahyang pun kita boleh baca. Bukan kita baca Quran, kita baca selawat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita
bertempat di hati Rasulullah. Jadi ketika itu perjalanan kita ialah perjalanan yang Nabi sendiri mendidik kita. Saya tengok waktu mana kami di pondok dulu, waktu tu saya dengan ayah saya selalu dia bawa saya jumpa dengan Tok Guru Haji Omar Zuhdi, Tok Guru dia. Ayah saya ni, dia cikgu, dia sir, tapi dia sebiji macam Tok Guru dia. Dia tak macam sir lah. Soalan saya nama. Jadi akhlaknya, ilmunya macam Tok Guru dia. Lepas mayang raya, soalan Sayyidina Muhammad, mayang raya di masjid, jalan kaki pi, jalan kaki balik. Balik pada mayang raya, soalan Sayyidina Muhammad, start betul. Soalan yang saya tanya, penayah, ziarah kubur Tok Guru. Tok Guru dulu. Tok Guru dulu. Maknanya sebelum ziarah orang lain, ziarah Tok Guru dulu. Jadi waktu mana saya ziarah Tok Guru Jumat Lanai. Jumat Lanai ni di kalangan ulama Kedah yang duduk di martabat aulia dulu. Jadi ketika tu Tok Guru kata, Bismillahirrahmanirrahim. Tok Guru bercakap tentang guru mursyid. Guru mursyid ni ialah guru yang mendidik hati murid. Seperti doktor yang merawat pesakit, yang dia boleh tahu daripada simptom ni sakit apa, macam ni dia kena rawat macam mana. Itu guru mursyid. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, satu masa Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, Tok Guru dia Ali Khawas, Imam Ali Khawas. Dia kata kepada anak murid dia, Imam Sya'rani, esok hang turun daripada rumah, hang cari orang yang paling lekeh sekali, lepas tu hang cium tangan dia. Dia pun ikutlah Tok Guru soalan Sayyidina Muhammad. Esok lepas subuh, bayang subuh, dia turun daripada rumah, cari orang yang paling lekeh. Sebab Tok Guru suruh cium tangan. Jumpalah beberapa orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Last kali masalah Sayyidina Muhammad, jumpalah seseorang yang pada dia inilah yang paling lekeh sekali. Sebab tu orang kata kalau hang jumpa hak paling lekeh, orang tu hang cium tangan. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, pada sangkaan dia tu orang paling lekeh, dia pun cium tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alah, cium tangan. Lepas tu balik. Bila balik, Tok Guru tanya, jumpa orang paling lekeh? Soalan Sayyidina Muhammad, jumpa Tok Guru. Cium tangan. Cium Tok Guru. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, cerita dia, waktu dia cium tangan orang tu tanya, hantar mana aku paling lekeh? Waktu cium tangan orang tu tanya, hantar mana aku paling lekeh? Terkejut. Kalau bahasa kita, terkejut beruk. Lepas tu balik duk main lapar otak. Jumpa Tok Guru tanya soalan sama. Jumpa orang paling lekeh? Jumpa Tok Guru. Lepas tu heran Tok Guru, dia tanya, hantar mana aku paling lekeh? Hantar siapa tu? Hantar tak siapa tu? Tak tahu Tok Guru. Wali Abdal. Wali Abdal. Pasal apa? Tok Guru nak ajak, jangan hukum orang lekeh pada zahir. Tu dah mursyid. Maknanya dalam menyangkitlah hati ada hak jenis tu, dia rawat jenis tu. Tapi di akhir zaman ni susah carilah guru mursyid. Guru murabbi banyak, mursyid susah. Ketika tu Tok Guru kata pada ayah saya, selawat menempati guru mursyid. Berarti apa? Nabi sendiri akan mendidik kita. Itu kita kena memperbanyakkan selawat untuk kita dididik oleh Rasulullah. Dengan berkat selawat tu, masalah Sayyidina Muhammad, kita terbentuk untuk jadi orang baik, orang soleh, terpadu kepada jalan yang baik. Perbanyakkan selawat. Paling kurang 1000 tu paling kurang. Sebab selawat ni dia bukan suruh Nabi suruh sakat selawat.
mana yang Nabi suruh perbanyakkan selawat. Berpandukan hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa selawat ke aku sekali, Allah balas 10. Berarti apa? Kalau orang yang gemar, tentulah dia nak memperbanyak. Dia tak cukup dengan satu, sebab dia nak lagi. Tu faham daripada hak Nabi kata tu. Bahkan Nabi sebut, inna awlan nasi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat esok, masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang paling banyak selawat kat aku? Nama Nabi sebut. Siapa yang paling banyak selawat aku? Berarti selawat ni Nabi tak suruh selawat semata-mata, Nabi suruh memperbanyakkan selawat. Sampai Nabi letakkan siapa-siapa selawat pada Rasulullah 1000, Allah tunai hajatnya 1000 di dunia dan akhirat. Lepas tu orang yang selawat, semua hajat-hajatnya mudah tercapai. Hajat dunia Tuhan bagi, hajat akhirat Tuhan bagi. 1000 hajat semua. Berarti hajatnya akan tercapai. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka lebih-lebih lagi lah kita duduk di Madinah. Bila duduk sini, masalah Sayyidina Muhammad, lawak ya, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang ada masalah lah di rumah dan sebagainya, selawat, baca selawat kamilah. Baca selawat kamilah 100 kali. Allahumma salli salatan karimatan wa sallim salaman taman. Baca 100 kali. Jadi Allah kabul hajat dia insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ialah insan-insan pilihan Rasulullah Sayyidina Muhammad yang dipilih oleh Allah untuk berada di hati Rasulullah. Amin. Insya-Allah. Dan sudah pasti orang yang duduk di hati Rasulullah akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Alhamdulillah, kita nanti di situ kita ada lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam 20 minit ataupun 25 minit untuk masuk waktu maghrib. Dan kita kena berbuk sikit sebab kita tak banyak masa di Madinah. Jadi masa semua berharga insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat, penaja dan penganjur. Bagi kita semua selalu dirahmati oleh Allah dengan kita banyak dan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.